بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة نبيه والدلالة إلى الخير والدعاء إلى الهدى ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه. آمين اللهم آمين. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri, dalam riwayat hadis yang lain pun dalam kelas yang sebelumnya kita sudah menjelaskan latar belakang Abu Sa'id Al-Khudri yang nama sebenarnya adalah Sa'ad bin Malik ibn Sinan. Beliau meriwayatkan daripada Nabi SAW katanya akan masuk syurga penghuni syurga. Dalam riwayat yang lain, Allah akan memasukkan sesiapa yang dikehendaki ke dalam syurga, dan juga akan masuk neraka penghuni neraka. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada malaikat, menyuruh kepada sesiapa yang berada di dalam neraka, bila mana ada di dalam hati mereka mithqal habbah min khardal. Mithqal itu nilai kepada timbangan, habbah biji, khardal sawi. Allah Subhanahu wa taala menyuruh malaikat mengeluarkan sesiapa sahaja yang berada di neraka yang mempunyai iman, nilai berat iman itu sama berat dengan satu biji sawi. Ini menunjukkan bahwasanya iman mempunyai timbangan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nilai iman, berat iman yang diumpamakan seberat biji sawi, yang kita memandang bahwasanya satu biji sawi, berapa agaknya beratnya satu biji sawi, yang kita tidak melihat ada nilai. Tapi iman bagi Allah Subhanahu wa taala seberat itu, ada nilai dan timbangannya di sisi Allah, supaya seseorang tidak mempermainkan kepada orang yang ada iman di dalam hatinya. Kalau ini orang yang beriman, imannya itu seberat satu biji sawi, masih dihargai nilainya di sisi Allah untuk tidak kekal berada di dalam neraka dan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam syurga, sehingga dikatakan ketika keluar daripada neraka dalam keadaan kulitnya atau badannya itu hitam macam arang yang sudah dibakar itu, kemudian dimandikan dengan nahrul haya, nahru sungai, al-hayatu nahrul hayati, al-haya kehidupan. Dalam riwayat yang lain al-haya, rawi ragu-ragu, al-hayati atau al-haya. Ini maknanya rawi menyebutkan dua-dua ini, haya tanpa tak marbutah, kemudian hayati guna tak marbutah. Sebab perawi itu ingin meriwayatkan kata-kata orang yang betul-betul hebat tadi itu, maka dia berhati-hati. Kalau dia ragu-ragu akan sebutkan, aku tak pasti yang mana satu, haya atau hayati. Walaupun keduanya mempunyai kaitan yang erat. Haya artinya hujan, al-hayati artinya kehidupan. Artinya orang itu yang dikeluarkan dalam keadaan kulitnya itu, bahasa kampung saya gosong, dah hitam, dimandikan dengan air kehidupan atau air untuk kembali balik itu kulit menjadi segar. Dan itu kemudian yang berlaku kepada orang yang dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang mempunyai nilai atau berat keimanan walaupun sebesar atau seberat biji sawi. Apa tujuan baginda Rasulullah menyebutkan tentang perkara yang sedemikian? Yang pertama, memang ingin memberitahukan bahwasanya tidak ada seorang pun yang mempunyai iman walaupun seberat biji sawi akan kekal dalam neraka. Yang kedua, untuk memberitahukan bahwasanya orang yang ada iman di dalam hatinya itu adalah ada nilai di sisi Allah, maka jangan seseorang itu merendahkan seseorang yang nilainya, yang imannya bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walihada Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, wa man qatala, barang siapa orang yang membunuh
orang yang beriman muta'ammidan, dengan sengaja, fajazauhu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adzaban 'azima atau alima. Orang yang membunuh orang yang beriman, satu. Orang membunuh orang beriman walaupun imannya sebesar biji sawi tadi itu yang ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau dia membunuhnya dengan sengaja, fajazauhu, maka balasannya jahannam, neraka jahannam yang paling berat hukumannya yang dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang kafir. Neraka yang sama akan dihukumkan kepada orang yang membunuh orang yang beriman. Bukan hanya di adab neraka jahannam, akan tetapi hukumannya lebih daripada neraka jahannam. Apa itu? Khalidan fiha, akan dikekalkan berada dalam neraka jahannam, waliyadzubillah. Bukan hanya kekal berada dalam neraka, wa ghadiballahu alaihi, Allah murka kepadanya. Bukan hanya murka, wa la'anahu, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya dilaknat dan disediakan azab yang begitu pedih oleh Allah Subhanahu wa taala. Neraka jahannam, kemudian kekal, kemudian dimurkai, kemudian dilaknat, kemudian disediakan azab yang pedih lagi. Sudahlah neraka jahannam itu neraka, ditambahkan lagi azab oleh Allah kepada orang yang membunuh satu nyawa daripada orang-orang yang beriman. Sebab apa? Sebab tidak menghormati iman yang Allah letak di dalam hati seseorang itu. Tak seorang pun berhak untuk mencabut nyawa orang yang beriman dengan sebab yang tidak dibenarkan oleh syarak. Oleh karena demikian, hadis ini menceritakan tentang kedudukan iman di sisi Allah Subhanahu wa taala yang mesti manusia mengambil kira akan kedudukan iman di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini menceritakan tentang perkara yang akan berlaku di akhirat nanti, dan ini adalah menuntut kepada kita kepada keimanan. Walaupun perkara ini belum berlaku, tetapi akan berlaku, dan perkara itu akan berlaku di akhirat, maka kita pun beriman kepada perkara yang gaib, perkara yang akan berlaku di masa akan datang, termasuk daripada hal ehwal akhirat tentang masuknya penghuni syurga ke dalam syurga dan penghuni neraka ke dalam neraka. Maka dalam hal ini kita memahami tak seorang pun yang di dalam hatinya ada walaupun seberat biji sawi daripada iman akan kekal berada di dalam neraka, melainkan akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga orang itu dikeluarkan dan dimandikan dengan air kehidupan, lalu akan dimasukkan di dalam syurga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata baginda Rasulullah dalam Sahih Muslim, baginda bersabda, inni la'arifu, saya ini kenal kepada orang yang the last one yang keluar daripada neraka. Saya tahu siapa orang terakhir yang keluar daripada neraka. Dalam keadaan dirinya itu terkadang berjalan, terkadang merangkak. Dikatakan berjalannya, maaf cakap, berjalan dengan mengheret dia punya punggung, duduk sambil berjalan macam tu. Daripada kesan azab api neraka. Terkadang pun merangkak, karena kalau dah sakit berjalan, mengheret dia punya belakang sini, mengheret ke tanah untuk dia berjalan menghindarkan atau yang sudah diselamatkan daripada api neraka. Dia jalan sendiri, tak mampu berjalan dengan belakangnya, dia merangkak. Lepas tu balik lagi berjalan dengan dengan punggungnya. Wahakadha keadaan orang yang terakhir keluar daripada neraka, waliyadzubillah. Lalu dimandikan dengan air kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk pulih balik tubuh badannya. Setelah keluar daripada api neraka, dia mengatakan, wallahi tidak ada orang yang lebih bahagia di atas semua ini kecuali aku. Dia menganggap paling bahagia, paling mendapatkan nikmat yang paling besar dengan apa? Dengan selamat daripada api neraka. Dengan baru keluar daripada api neraka dah cukup. Kalaupun tak masuk syurga tak apa. Dia sampai mengatakan tidak ada orang mendapat nikmat paling besar daripada aku, daripada yang terdahulu sampai akan datang. Dia kata, aku paling besar mendapatkan nikmat, baru terselamat daripada api neraka.
Seseorang tidak akan mengungkapkan kata-kata yang sedemikian melainkan melihat bagaimana dahsyatnya perkara yang berlaku yang dia terselamat daripadanya. Demikian yang dikatakan oleh orang itu dalam hadis Nabi SAW. Setelah dia mengatakan demikian, alhamdulillah, dia memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu dia nampak di sebelah sana ada pokok yang rindang. Kemudian dia berkata kepada Allah, ya Allah, bolehkah engkau izinkan aku pergi ke pokok itu untuk berteduh dan aku minum air daripada pokok tersebut, daripada bawah pokok itu. Kata Allah Subhanahu wa taala mengatakan, aku dah selamatkan engkau. Kata hamba itu mengatakan, ya Allah, aku hanya nak berteduh dan nak minum air daripada tempat itu, aku berjanji tak akan minta apa-apa daripada engkau. Kata Allah Subhanahu wa taala, betul engkau tak minta? Kali aku tak minta. Dibawa pergi ke tempat bawah pokok itu, tengok rindangnya pokok, kemudian ada air pun, minum daripada air di bawah pokok tersebut. Nampak sebelah sana pokok lagi cantik. Maka dia bagi tahu kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, itu pokok di sana lagi lebih cantik. Aku nak pergi ke situ, nak minum juga daripada air yang ada di bawah pokok itu. Kata Allah, bukankah engkau dah berjanji kepada aku tadi untuk tidak meminta apa-apa lagi daripada aku? Ya Allah, aku nak minum. Yakni dikatakan dalam hadis itu Nabi beritahu, Allah melihat kepada hamba itu yang menunjukkan rayuannya, sehingga Allah penuhi kepada hamba itu ketika merayu. Tahu budak kecil kalau anak-anak kita merayu paksa kepada kita, ayolah bang. Rayuan anak itu mengubah kita, sikap kita yang awalnya tak nak, akhirnya jadi nak. Awalnya tak nak bagi, jadi bagi. Allah Subhanahu wa taala dirayu demikian, dibagi juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey, pergi. Lepas tu nampak sana lagi cantik lagi. Dia minta balik kepada Allah, wahai anak Adam, bagaimana engkau sudah berjanji kepada aku? Dia kata, ya Allah, inilah sekali tak nak minta lagi. Dia pergi dihantar sana, dapat lagi nampak daripada tempat itu lebih menghampiri kepada syurga. Dia nampak syurga, maka dia pun nak bertanya pun kepada Allah Subhanahu wa taala, dah berjanji tak nak tanya. Kata Allah Subhanahu wa taala menawarkan, wahai anak Adam, mahukah engkau aku berikan kepada apa yang kamu nampak itu, yakni syurga dengan penuh segala kenikmatan? Mahukah engkau aku berikan apa yang kamu nampak daripada kenikmatan itu 10 kali ganda besarnya daripada dunia kamu dahulu ketika kamu hidup di dunia? 10 kali ganda. Kita belum pernah pusing dunia ini. Ini 10 kali untuk orang yang last one keluar daripada neraka. Bukankah besar rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada sesiapa yang mau diberikan oleh Allah? Kata hamba itu mengatakan, dia tak percaya macam mana dia baru selamat daripada api neraka. Dia adalah orang yang paling last one keluar daripada neraka, dosanya banyak, berimannya pun seberat biji sawi sahaja, mendapatkan kenikmatan syurga yang besarnya macam dunia 10 kali ganda. Dia tak percaya. Dia kata, ya Allah, janganlah engkau nak mentertawakan aku. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, engkau masuk ke dalamnya 10 kali ganda engkau dapat. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika meriwayatkan hadis ini, Nabi pun tersenyum. Kata Abdullah bin Mas'ud, ya Rasulullah, kenapa engkau tersenyum? Kata baginda Rasulullah, aku juga melihat karena Allah Subhanahu wa taala juga tersenyum. Tersenyum daripada apa Allah Subhanahu wa taala? Melihat hamba ini berkata, ya Allah, takkan kau nak memperlekehkan aku untuk diberikan syurga yang besarnya 10 kali ganda daripada dunia, sementara aku orang yang paling teruk daripada hamba-hambamu. Tapi itu rahmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang terakhir keluar daripada neraka. Apa agaknya orang yang tak perlu masuk dalam neraka? Yang insya-Allah kita termasuk daripada mereka, insya-Allah. Tadkhul jannah bala hisab.